Salam sejahtera dan selamat diucap dari saya Lumen An. Saya di sini sebagai ahli kumpulan kitas nomor ke-12 akan menjelaskan halaman pengenalan dan juga halaman objektif kajian kita. Dalam halaman pengenalan, kita telah menyediakan ucapan untuk pengguna atau pembaca mengetahui kewujudan masyarakat dan bagaimana penubuhan rakyat Malaysia. Keunikan dalam budaya kita dapat laksana dari segi perubatan kuno dalam budaya masing-masing. Oleh itu, kita memilih tajuk fitur perubatan kuno dari kaum Cina dengan tujuan untuk menyebarkan ilmu-ilmu tentang tajuk ini kepada masyarakat Malaysia seperti perubatan herba-herba dan ramuan Cina. Hai, nama saya Megan Elisa Chia dan saya akan membincangkan tentang kegunaan akupunktur dalam perubatan tradisional kuno Cina. Pertama sekali, akupunktur merupakan penyisipan jarum ke dalam struktur badan seperti kulit, tisu subkutan, dan otot. Biasanya pada titik akupunktur dan tujuannya adalah untuk mempengaruhi aliran qi. Tambahan pula, akupunktur adalah komponen sistem penjagaan kesihatan di China yang dapat dikesani sekurang-kurangnya 2,500 tahun. Teori akupunktur didasarkan pada premis bahawa terdapat corak aliran tenaga, iaitu qi, melalui tubuh yang mempengaruhi kesihatan. Gangguan aliran ini dipercayai menyebabkan penyakit. Seterusnya, akupunktur dapat membetulkan ketidakseimbangan aliran pada titik yang dapat dikenali pada kawasan kulit tertentu. Ia memungkinkan aliran qi yang biasa dan bukan sahaja mengembalikan kesihatan kepada badan tetapi minda juga. Akhir sekali, akupunktur banyak digunakan untuk merawat sakit kronik seperti artritis, sakit kepala, sakit leher, dan sakit belakang yang kronik. Nama saya Kuzeng Yan dan saya akan membentangkan mengenai astragalus. Dalam halaman ini, saya akan menerangkan apa itu astragalus. Astragalus merupakan tumbuhan berasal dari Asia dan ia telah digunakan dalam herba Cina sekurang-kurangnya 2000 tahun. Faedah menggunakan ramuan ini adalah menguatkan sistem umum dan boleh menurunkan tekanan darah. Selain itu, akarnya juga boleh digunakan untuk mengatasi gejala flu, infeksi pernafasan bagian atas, dan lain-lain. Tentang kesan sampingan astragalus tidak banyak diketahui kerana astragalus umumnya digunakan dalam kombinasi dengan herba lain sebagai satu perubatan. Seterusnya, penemuan baru-baru bahawa astragalus boleh digunakan dalam pesakit yang telah melakukan kemoterapi. Akhirnya, dalam bahagian ini menunjukkan satu resepi yang digunakan oleh pentuntut tempatan untuk membuat bubur. Hai, nama saya Boy Parchen dan saya akan menerangkan tentang apa itu bekam dalam ritual perubatan kuno dari Cina. Berbekam berasal dari negara Cina pada awal 1550 BC dan kini disebar ke seluruh pelosok dunia. Kaedah perubatan purba ini menggunakan cawan kaca berbentuk bola dan terbuka pada satu hujungnya untuk menghasilkan isapan di sekeliling badan. Apabila rawatan ini dijalankan, cawan akan diletakkan di atas kulit lalu dipanaskan atau disedut ke atas kulit pesakit. Biasanya cawan dipanaskan dengan api menggunakan alkohol, ramuan atau kertas yang diletakkan terus ke dalam cawan. Api dikeluarkan dari cawan dan seterusnya diletak di bahagian terbuka terus pada kulit pesakit. Dengan rawatan ini, detoksifikasi badan dapat dicapai dan juga dapat menyembur darah tinggi. Bukan itu sahaja, bekam dapat melancarkan pernafasan dan mengurangkan stres seseorang. Faedah-faedah ini semakin popular di kalangan atlet dan mereka akan menjalani bekam sebagai langkah persediaan sebelum menyertai pertandingan. Salam sejahtera, nama saya Chok Chun Jie dan saya akan membentang hasil kajian kami tentang diagnosis lidah. Diagnosis lidah merupakan satu teknik untuk menilai keadaan organ dalaman pesakit dalam perubatan Cina tradisional. Dalam teori diagnosis lidah, lidah dihubungkan ke 5 organ dalaman melalui meridian dan pelbagai masalah kesihatan seperti kekurangan dan kelebihan visera, qi, darah, dan cairan tubuh serta kedalaman dan keparahan penyakit dapat dilihat secara objektif dalam lidah. Tambahan pula, terdapatnya beberapa jenis lidah seperti lidah retak, lidah besar gemuk, lidah biasa dan sebagainya. Seterusnya, antara cara-cara bagi menganalisis diagnosis lidah
ialah kesan cahaya, pengaruh diet atau ubat-ubatan, pengaruh dan pengaruh rongga mulut pada lidah. Di samping itu, ciri-ciri lidah dapat menunjukkan pelbagai fungsi tubuh. Contohnya, warna badan lidah menunjukkan keadaan darah, organ, dan qi. Hai, nama saya Liang dan saya ingin membicarakan ginseng. Sejak zaman kuno, ginseng telah diambilkan untuk membantu dengan berbagai keadaan perubatan. Akarnya adalah salah satu ramuan yang paling berharga dalam perubatan tradisional Cina. Orang Cina akan menggunakan ginseng untuk merawat berbagai penyakit. Kerana ginseng dapat meningkatkan tenaga, merawat diabetes, dan sebagainya. Ginseng juga dikenalkan sebagai ginseng Asia, ginseng merah, ginseng Korea, dan lain-lain. Seterusnya, bahan utama dari ginseng termasuklah ginsenoside dan polysaccharida ginseng. Di samping itu, ginseng juga mempunyai kesan sampingan kalau dia tidak diambilkan dengan kualiti yang seimbang, seperti ia akan menyebabkan sakit kepala dan darah tinggi. Langkah kita perlu menjaga atau sebagai amaran penggunaan ginseng termasuklah dilarang bagi wanita mengandung dan jangan melebihi dos pengambilan yang ditentukan. Halo, nama saya Andy Chunglong. Saya akan membincangkan apa itu tuina. Tuina adalah bentuk urut yang serupa dengan acupressure. Urutan Asia biasanya dilakukan dengan orang yang berpakaian lengkap tanpa menggunakan minyak. Kegunaan tuina adalah untuk merangsang aliran qi untuk meningkatkan keseimbangan dalam badan menggunakan prinsip akupuntur. Ia serupa dengan akupuntur, tetapi tuina bukan menggunakan jarum tetapi jari untuk menakikkan titik-titik tertentu. Jenis tuina adalah seperti menekan, berdebar, menolak, mengangkat, menentang, menguli, memegang dan bergabung semula. Teknik lain termasuk bergolek, teknik satu jari dan neikung. Penyakit yang dapat dirawat oleh tuina adalah sakit leher dan belakang, gangguan muskuloskeletal, artritis, osteoporosis, dan keadaan pencernaan. Di sini juga mendapat jenis-jenis tuina dengan lebih jelas seperti menyentuh kulit dan otot, mengguli buta, mengosok, mendorong, menekan, mencubit, gemetar, peregangan, dan menguli. Hai, nama saya Terence. Sekarang saya akan bercakap tentang video temu ramah kumpulan saya. Pada tahun 2021, kami telah menjalankan temu ramah bersama dengan Dr. Leong Wai menggunakan Zoom meeting. Kami telah merekam temu ramah kami bersama dengan Dr. Leong Wai. Video rekaman penuh ada di bawah sekali di website. Beliau adalah seorang doktor pakar dalam perubatan Cina dan beliau telah menjalankan tugas sebagai doktor melebihi 30 tahun. Dr. Leong Wai memberikan jawaban yang jelas kepada soalan-soalan kami tentang qi, feng qi, akupuntur, dan juga bekam. Kami mendapat banyak pengetahuan tambahan tentang perubatan kuno Cina daripada Dr. Leong Wai. Contohnya, qi dalam badan kita dipisah kepada kategori yang lain seperti wei qi, yin qi, zhong qi, dan yan qi. Semua qi ini berjalan di bahagian yang lain dalam badan kita. Kami juga mendapat pengetahuan tambahan tentang akupuntur seperti nama saraf dan tempat saraf dalam badan kita. Topik ini akan menggunakan banyak masa jika saya bercakap tentang pengetahuan yang diberikan oleh Dr. Leong Wai dalam temu ramah itu. Oleh itu, saya akan tamat di sini. Sekarang saya akan membuat konklusi tentang penyelidikan kumpulan saya. Secara kata terakhir, perubatan kuno Cina boleh membawa banyak kebaikan kepada kita. Sebagai contoh, akupuntur boleh menurunkan sakit kepala kronik, manakala tuina boleh menurunkan tindak balas tekanan badan kita. Kebanyakan perubatan kuno Cina tidak akan membawa kesan sampingan yang buruk kepada badan kita. Walaupun begitu, perubatan kuno Cina pada hari ini semakin hari semakin merosot. Oleh itu, kita haruslah mewarisi perubatan kuno Cina supaya orang hadapan dapat dimanfaatkan.